Arc Enies Lobby yang telah berlaku lebih 13 tahun yang lalu masih lagi menjadi pilihan arc terbaik bagi ramai peminat-peminat One Piece. Ramai yang mengatakan inilah arc yang sempurna, inilah arc yang terbaik yang Eiichiro Oda pernah hasilkan. Arc yang mengisahkan tentang Luffy sebagai seorang kapten yang sanggup melakukan apa saja untuk menyelamatkan nakamanya. Kini tahun 2021 dah lama kita tinggalkan Enies Lobby. Tapi adakah Enies Lobby akan menjadi relevan untuk penghujung cerita One Piece nanti? Adakah Enies Lobby berkaitan dengan Ancient Kingdom, berkaitan dengan Laugh Tale, dan kemungkinan besar berkaitan dengan apa One Piece itu sendiri? Ohara ada pendapat dia dan hari ini aku akan cerita dekat korang semua. Assalamualaikum and hai nakama-nakama semua. Bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Webro. Beberapa hari yang lepas aku ada keluarkan satu video, iaitu video penjelasan dan analisis tentang teori Ohara. Teori yang sangat-sangat popular minggu ni, and mungkin inilah teori paling popular tahun ni kan. Okay, so dalam video tu kalau korang tengok sampai habis, aku ada mention lah yang aku baru cerita separuh daripada video Ohara tu. Dia ada satu lagi part yang aku tak cerita, yang mana aku cakap tajuk besar dia terbahagi kepada dua teori lah. Teori yang pertama adalah Laugh Tale, dahulunya adalah Ancient Kingdom, dan dahulunya adalah sebahagian daripada Jaya yang mana dia telah dihilangkan, dilenyapkan daripada muka bumi Jaya. Okey. Teori yang kedua, Ohara cakap Laugh Tale, pulau terakhir, kini berada di bawah Enies Lobby. Teori yang itulah yang aku akan terangkan, jelaskan dan sampaikan dekat korang semua pada hari ini. Eiichiro Oda adalah seorang mangaka yang sangat-sangat genius, yang mana dalam lebih 20 tahun dihasilkan One Piece, ada banyak chapter yang dia suka bermain dengan nombor-nombor dalam chapter tersebut. Dalam chapter 387 kita dapat tengok di penghujung chapter tu, last page, Luffy mengaktifkan gear secondnya buat pertama kali. And 387 tu kalau korang terbalikkan jadi 783 dekat chapter tu jugalah. Di penghujung chapter, Luffy menggunakan gear 4 untuk kali yang pertama. Okey, gear second, gear 4. Okey, belum habis lagi, banyak lagi. Ada lagi satu contoh, benda ni baru je berlaku dalam arc Wano. Okey, dekat chapter 888 dalam arc Whole Cake Island, kita dapat tengok Carrot menggunakan sulong formnya buat pertama kali. Dan selang 100 chapter kemudian, chapter 988, kita dapat tengok Minx yang lain juga menggunakan sulong form. So memang Oda pandai dan tahu bermain dengan number-number chapter yang dia ada. Okey, Oda jarang meletakkan tarikh pada peristiwa-peristiwa penting. Tak kisahlah peristiwa tu penting sangat ke, Oda jarang tulis tarikh. Tapi ada peristiwa yang Oda suddenly menulis tarikh pada peristiwa tersebut. Salah satunya adalah tarikh di mana Nolan menjumpai Pulau Jaya. Tarikhnya adalah 21 Mei 1122. Dalam Jepun, kita selalu tulis tahun dulu, bulan, and then baru hari. So jadilah 11/22/05/21. Kalau kita translate setiap nombor ni, iaitu 1122/05/21 kepada bahasa Jepun, kita akan dapat Hitosu ni Koko ni Iru, Hitosu ni Koko ni Iru, ataupun dalam Englishnya The One is here, ia berada di sini. Dekat title volume 31 pun kita nampak ada Oda tulis Koko ni Iru, yang bermaksud I am right here, aku berada di sini. Ada satu lagi peristiwa yang Eiichiro Oda menulis tarikh pada peristiwa tersebut, iaitu peristiwa di mana Shandora diangkat ke atas, dilenyapkan dari bumi Jaya. Tarikh pada peristiwa tersebut adalah 16 November 1127. Macam biasa dalam Jepun, tahun dulu, bulan, baru hari. 1127, 1116. Bila kita translate dalam bahasa Jepun, kita akan dapat Hitotsunagi in Todoroku, ataupun translate pada English, Hitotsu adalah One Piece dan Todoroku adalah Roaring Bell, something like that. So kalau kita gabungkan semua sekali, kita akan dapat
One Piece rose with the sound of the bell. One Piece berbunyi dengan gemaan bunyi loceng. So, adakah Eiichiro Oda nak relate One Piece, harta tu sendiri, dengan bell? Kalau bell, kita hanya teringat satu benda. Kita hanya teringat satu saja arc, iaitu arc Skypiea. Macam yang aku cakap dekat video sebelum ni, kemungkinan besar Skypiea adalah arc yang sangat-sangat penting dalam One Piece. Antara satu tema yang sangat besar dalam seluruh cerita One Piece adalah inherited will, yang mana satu will yang orang terdahulu tidak dapat menunaikan apa-apa yang dia patut tunaikan, tetapi ada orang yang menyambung will dia, mampu menunaikan hasrat dia. Contoh kita ambil daripada arc Skypiea sendiri. Kita tahu dalam flashback Calgara dan Nolan telah mati dipancung kerana gagal menemui Shandora, City of Gold. Nolan kecewa, tetapi kekecewaan Nolan yang paling besar sebelum dia mati bukanlah Shandora, tapi gagal berjumpa dengan Calgara, kawan baik dia. Manakala Calgara sewaktu di atas, sewaktu di langit, di Skypiea, juga gagal untuk membunyikan loceng emas untuk memanggil Mont Blanc Nolan. Sampai ke akhir riwayat Calgara, dia tidak berjaya menjumpai Nolan. Dan sebelum itu, kita belajar yang Monkey D. Luffy telah berjumpa dengan descendants Nolan, cicit punya cicit punya cicit punya cicit punya cicit kepada Nolan itu sendiri, yang bernama Mont Blanc Cricket. Dan di penghujung arc Skypiea, setelah Luffy mengalahkan Eneru ataupun Enel, akhirnya kita dapat dengar bunyi loceng emas gergasi itu beberapa kali. Bunyi yang sangat kuat sehingga bergema satu Skypiea dan sampai ke bawah, sampai ke bumi jaya. Mont Blanc Cricket, cicit kepada Nolan, akhirnya dengar bunyi loceng itu. Dan akhirnya sedar yang Nolan tidak pernah menipu. Bila cakap pasal inherited will yang belum dilaksanakan lagi, kita belajar dalam arc Fishman Island, yang mana Joy Boy telah menulis poneglyph meminta maaf kepada orang-orang Fishman Island kerana tidak dapat menunaikan janji dia. Dan sampai ke hari ini, will itu masih belum dilunaskan. Adakah Joy Boy punya will akan disambung oleh Monkey D. Luffy? Tadi aku ada cakap pasal tarikh Nolan sampai ke Jaya dan tarikh Shandora naik ke atas kan. Okey, kita ambil tahun je lah, tahun 1122, and then kita tolak dengan 400 tahun, kita akan dapat 722. And kalau aku ambil tarikh yang satu lagi, iaitu tarikh Shandora naik ke atas, tahun je 1127, tolak 400 tahun, akan dapat 727. 722 dan 727 nampak macam nombor biasa-biasa, tapi cuba kita lihat chapter 722 dan chapter 727. Adakah ada signifikan dalam chapter-chapter ni? Sebelum aku nak teruskan semua ni, ini semua benda yang Oda dah buat lah. Maknanya tahun 1000 lebih tu tolak 400, dapat 727, dapat 722. Okey, aku sebagai seorang yang belajar matematik, aku nak cakap probability untuk Ohara ni sama fikiran dia dengan Eiichiro Oda. Probability dia adalah 0.00000000018%. Maknanya benda ni agak mustahil. Okey, satu orang nak fikir benda ni, okey, possible. Tapi dua orang nak fikir benda ni dalam masa yang sama, dia agak susah sikit. Tapi chance tu masih ada lah. Okey, teruskan dengan video ni. Dalam chapter 722, kita dapat tahu yang Doffy sebenarnya adalah Celestial Dragon, dan Doffy menceritakan sejarah Celestial Dragon itu sendiri, di mana pada satu ketika dahulu 20 raja-raja telah pun mencipta world government, yang mana 19 daripada raja-raja tersebut telah decide untuk duduk dekat Marijoa. Tetapi hanya ada satu saja raja, satu saja family yang tak nak duduk situ, dan mereka adalah family Nefertari yang daripada Alabasta, Vivi punya family lah. Dalam chapter yang sama, kita sebenarnya nampak Golden Bell, loceng emas. Adakah ada kaitan dengan Skypiea? Itu yang buat chapter ni menarik juga. Satu lagi benda, kita nampak Jola. Jola aku tahu tak penting, tak lawa, tak cantik, tapi Jola ada lukis satu arts, mana satu arts ni dia adalah pintu gergasi
ada dua mata dalam pintu tu. Satu pintu tu mata dia terbuka luas macam disinari matahari, manakala satu lagi pintu tertutup menangis, nampak dalam kegelapan macam melambangkan bulan. Adakah ini juga melambangkan kegelapan, kejatuhan Ancient Kingdom? Adakah kedua pintu yang Jola dah lukis ni, satu melambangkan City of the Sun dan satu lagi melambangkan City of the Moon? Satu melambangkan Shandora dan satu lagi melambangkan Laftel. Dalam chapter 727 pula sebenarnya tak banyak benda yang berlaku, tapi kita tahu, kita dengar pasal Don Quixote do Flamingo, macam mana dia menjatuhkan Dressrosa. Dekat chapter tu sendiri, tajuk dia dalam bahasa Jepun bila kita translatekan ada makna yang tersendiri. 727 dalam bahasa Jepun adalah Chi ni wo Chiru, dan bila kita translate dalam English dia jadi fall to the ground, jatuh ke tanah. Basically chapter ni ada melambangkanlah kejatuhan Dressrosa, tapi adakah dia ada meaning kedua? Adakah dia ada secret meaning yang mana dia juga melambangkan kejatuhan Ancient Kingdom? Okey, sekarang macam mana Ohara nak relate Dressrosa yang berlaku selepas time skip dengan Shandora yang berlaku dalam Skypiea sebelum time skip? Ada, okey? Dekat dalam chapter 292, tajuk yang agak panjang tapi tajuk dia berbunyi To Meet Like the Half Moon Hidden by Clouds. Dalam chapter yang sama, kita nampak simbol bulan dekat kapal Nolan. Kalau kita translate nombor dalam chapter ni, iaitu 292, kepada bahasa Jepun, kita akan dapat Tsukini, iaitu 2 bulan, 2 half moon. Ohara cakap kalau 2 half moon bila digabungkan, dia menjadi satu bulatan, satu matahari. Ohara juga sambung, kalau kita gabung 2 huruf D, gabungkan, akan dapat satu bulatan yang sempurna, akan dapat full moon, and akan dapat one piece. Itu apa yang Ohara cakap. Tapi bagi aku benda ni agak merepek sikit lah. Sebab macam mana datang 2D kan, 2D gabung jadi one piece. No. So yang ni aku rasa agak keterlaluan sikit lah dia punya teori tu. Sekarang kita discuss balik kepada teori asal kita, kenapa One Piece ataupun Laftel berada dekat Enies Lobby. Ok, first Ohara cakap kalau D letak dekat depan One Piece, dia jadi Dan Piece. And D kalau letak dekat depan Enies, dia jadi D-Nice, ataupun bahasa Melayu dia menghalang. Ok, first of all, yang ni pun aku tak setuju. Ohara adalah seorang warga negara Jepun. Dia bukan orang putih, tapi walaupun dia tahu banyak bahasa English, aku tak rasa dia terfikir pasal aku nak letak D depan One Piece, dapat One Dan Piece. Aku nak letak D depan Enies Lobby, aku dapat D-Nice. So yeah, yang ni memang aku tolak. Aku tak percaya. Tapi aku akan sambung apa yang Ohara utarakan pasal Enies Lobby ni. Okay, so D-Nice menghalang. Apa yang menghalang? Apa yang Enies Lobby ni menghalang? Okay, so kita tahu Enies Lobby memiliki satu gate of justice yang gergasi yang dimiliki oleh world government, basically untuk menghalang orang luar lah. Ok, inilah yang deninya. Ok, satu lagi bukti kenapa Enies Lobby ni ada kemungkinan berasal daripada Jaya adalah bentuk Enies Lobby itu sendiri. Kalau kita tengok map Enies Lobby, dia ada satu bulatan, dan bila kita padankan dekat map Jaya, tengkorak tu belah mata kiri tu pun bulatan juga kan. So bila padankan memang kenalah, memang as geografi, bercakap pasal geografi, still make sense. Enies Lobby juga dikenali sebagai Islands of Justice, ataupun dalam bahasa Jepun dia Shiho no Shima. Ok, Shiho dalam Jepun adalah justice, tapi kita kena ingat bahasa Jepun ni banyak dia punya variasi, banyak ada katakana dia, kanji dia. So bila tengok kamus Jepun, Shiho bukan saja bermaksud justice, dia ada juga maksud lain. Shiho boleh bermaksud 4 directions. Shiho juga boleh maksud secret information, dan yang terakhir, Shiho juga bermaksud greatest treasure. Keempat-empat ini ada kaitan dengan Laftel dan One Piece. Yang mana yang pertama, Island of 4 Directions. Seperti mana yang kita tahu, kita memerlukan 4 road poneglyph untuk mencari lokasi Laftel dan lokasi One Piece tu sendiri. So 4 direction.
And then kita tahu Laughtale mempunyai informasi yang sangat-sangat besar, secret information yang sampai ke hari ini hanya Roger Pirates saja yang tahu. Yang sewaktu chapter 967 ataupun dalam anime episod 968, Kozuki Oden tulis kat diary dia, that day we learn the entire truth of the world. We learn about the Void Century, the Will of the Ancient Kingdom, dan apa One Piece itu sendiri. Dan yang terakhir sekali, maksud kepada Shiho ni adalah greatest treasure. Of course, Laughtale mengandungi One Piece, iaitu greatest treasure untuk semua orang. So world government memang betul-betul menjaga Enies Lobby. Adakah untuk menyimpan satu rahsia yang sangat besar, ataupun adakah untuk menyimpan One Piece itu sendiri? Dalam arc Enies Lobby yang berlaku lebih 13 tahun yang lalu, personally aku punya favourite arc of all time, bukan saja dalam One Piece, dalam semua anime, Naruto ke, Hunter x Hunter ke, Gintama ke, Attack on Titan ke, Enies Lobby is still my GOAT, my greatest of all time. Dalam arc Enies Lobby, kita nampak Luffy dan Straw Hat sendiri telah datang ke Enies Lobby melawan Rob Lucy dan CP9 yang lain untuk menyelamatkan seorang Nico Robin. Luffy sebagai seorang kapten sanggup melakukan apa saja, sampaikan dia declare war terhadap world government, menyuruh Sogeking membakar bendera world government untuk menyelamatkan Robin. Enies Lobby denies the entrance of Straw Hat, menghalang kemasukan Straw Hat. Enies Lobby denies the enemy of the gods, the D-Clan, musuh utama world government. Tidak dilupakan Water 7 saga yang mengandungi arc Water 7 dan Enies Lobby adalah saga sejurus selepas Skypiea saga. Skypiea kemudian Enies Lobby. Skypiea kita belajar pasal Shandora, dekat Enies Lobby, di situ terletaknya Laughtale. Dalam arc Enies Lobby juga ada flashback yang sangat-sangat sedih. Kemungkinan besar flashback paling sedih buat aku iaitu flashback tentang Nico Robin yang kehilangan mak dia sendiri, Nico Olivia, kehilangan best friend dia sendiri, Jaguar di Sol, kehilangan kesemua penduduk-penduduk Ohara kerana hanya mereka memiliki knowledge tentang Poneglyph. Arc ini memang betul-betul mengisahkan Poneglyph, betapa pentingnya Poneglyph dan betapa pentingnya Nico Robin. Dalam arc ini jugalah kita pertama kali belajar pasal Ancient Kingdom dan juga Robin memang nak tahu kebenaran pasal Ancient Kingdom ni. Tapi betul ke One Piece berada dekat Enies Lobby yang mana dia dijaga, dikelilingi oleh banyak gila Marines? Tak, aku tak rasa dia dekat atas Enies Lobby. Kemudian Ohara sambung lagi, ingat tak perbandingan antara Gold D. Roger dengan Nolan? Kalau korang tak tengok video lepas, korang boleh tengok. Aku ada bandingkan Roger dengan Nolan yang mana diorang berlawanan. Ingat tak, untuk Nolan, Shandora telah dinaikkan ke atas 400 tahun yang lalu. So kalau kita tengok benda yang berlawanan 800 tahun yang lalu, Laughtale telah dibawa ke bawah laut. Dekat chapter 727 tadi, apa yang berlaku, kita tahu pasal kejatuhan Dressrosa. Nama chapter tu sendiri adalah Fall to the Ground. Dressrosa fall to the ground. Adakah Laughtale also fall to the ground, to the bottom of the sea? Dalam chapter 967, panel favourite aku dalam seluruh One Piece, panel Gold D. Roger ketawa melihat harta itu sendiri. Adakah diorang semua ni ketawa sebab apa? Diorang sampai dekat dengan Enies Lobby. Adakah diorang ketawa sebab diorang dah banyak kali lalu dekat Enies Lobby? Tak sangka selama ini One Piece itu berada di situ. Itu ke sebab diorang ketawa? So kesemua ni lah, kesemua reason dan bukti ni lah sebab kenapa Ohara cakap Laughtale itu berada di bawah Enies Lobby. Tapi ada satu lagi bukti yang Ohara cakap, and bukti ni sejujurnya aku rasa agak kuat jugalah, agak kukuh. Dalam chapter pertama cerita One Piece ataupun dalam episod pertama cerita One Piece ini, kita tahu pasal inilah chapter kematian Raja Lanun yang bernama Gold D. Roger. Sebelum Roger mati, Roger sempat cakap something. Perkataan inilah yang memulakan the new pirate era. Era piracy pun bermula. Apa yang Roger cakap? Roger cakap, I left everything in this world there.
aku tinggalkan segala-galanya di bumi ini dekat situ. Ataupun dalam bahasa Jepun dia, Roger cakap, kono yono subete wo soko ni oite kita. Soko ni bermaksud there, situ. Tapi kita tahu dalam bahasa Jepun, soko ni ada maksud lain. Satu lagi maksud soko ni adalah bottom, di bawah sana. Jadi ayat terakhir Goldie Roger barangkali adalah, aku tinggalkan segala-galanya di bumi ini dekat bawah sana. Okay guys, teori Ohara berakhir di sini. Tapi ada benda yang aku nak tambah. Benda ni tak ada dekat video Ohara. Aku rasa ada dekat ruangan komen, and then dekat Twitter pun ada orang cakap juga. So aku nak cakap benda ni sebab benda ni agak interesting lah. Ia berkaitan dengan Going Merry. Apa yang terjadi sewaktu dalam arc Enies Lobby selepas Luffy mengalahkan Rob Lucy, leader of CP9. Kelihatan Luffy terbaring. Tak larat guys. Strohead-strohead yang lain dihimpit oleh semua Marines yang ada dekat situ. Sebab apa? Buster Call telah pun berlaku. Luffy dalam keadaan terhimpit, Usopp dalam keadaan terhimpit, Zoro, Sanji, Robin, Nami, kesemuanya tidak tahu ke mana nak pergi. Tiba-tiba Luffy terdengar sesuatu. Ada seseorang menyuruh Luffy untuk look down, tengok di bawah, dan orang itu adalah Going Merry. Apakah signifikannya dengan teori tadi? Kita ingat dekat hujung-hujung tu Roger suruh look down, tengok dekat bawah, dan Going Merry pun suruh tengok dekat bawah. Satu lagi aku nak cakap, kita telah pun kehilangan seorang Straw Hat. Dah lama kita hilang, lebih 10 tahun, iaitu dekat Enies Lobby, iaitu Going Merry sendiri. Antara episod One Piece paling sedih pernah aku tengok. Going Merry pergi buat selama-lamanya. Tetapi jikalau betullah Laugh Tale itu berada di bawah Enies Lobby, berada dekat dengan Enies Lobby, maknanya Going Merry telah pun sampai ke destinasi yang terakhir. Maknanya Going Merry telah pun melaksanakan tanggungjawabnya dengan penuh. Itulah cerita pasal Going Merry yang aku boleh kaitkan dengan teori Ohara ni. Guys, teori ni dah habis, tapi akan ada part yang ketiga. Yes, sebab apa? Ulasan dan pendapat aku memang tak cukup penuh untuk kedua-dua video ni. So aku akan buat video yang ketiga, yang mana dalam video tu korang akan dengar lah aku cuba untuk membuktikan yang teori ni tak berapa nak betul. Okay, especially this part, yang mana Enies Lobby tu, no, Laugh Tale tu dekat dengan Enies Lobby. Aku kurang bersetuju dengan tu. Aku setuju dengan video yang sebelum ni, yang pasal misteri mata belah kiri tengkorak dalam map Skypiea. Kemungkinan besar adalah Laugh Tale bersebelahan dengan Shandora. Tapi yang video kali ni, yang teori kali ni, aku agak kurang bersetuju. Dia banyak juga flaws. Jadi stay tune guys, korang kena tunggu part ketiga pasal teori Ohara ni. Belum habis lagi, okay? Alright, so itu saja video daripada aku. Jangan lupa like, jangan lupa share, dan please subscribe to my channel. Kita jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum.